Isu harga barang dan kos sara hidup sentiasa diberi perhatian oleh kerajaan bagi memastikan rakyat tidak terbeban terutama selepas terkesan berikutan penularan COVID-19. Komitmen ini turut dizahirkan menerusi pelbagai inisiatif seperti bantuan dan subsidi dalam bajet 2022. Harga barang dan kos sara hidup, topik ini menjadi fokus BIS Malaysia petang ini. Saya Hazel Desmond, teruskan bersama kami untuk setengah jam berikutnya. Salam sejahtera, ini BIS Malaysia, edisi Khamis 25 November 2021. Ketika ini bersiaran langsung menerusi saluran berita RTM dan TV1. Anda juga boleh ikuti kami di Facebook Live atau YouTube BIS Malaysia. Sebelum ke topik perbincangan utama, kita ikuti terlebih dahulu perkembangan saham disediakan PNB Investment. Baik, BIS petang ini akan mengupas topik harga barang dan kos sara hidup. Nantikan selepas ini. Terus setia bersama kami. Secara keseluruhan, kerajaan menyediakan lebih 31 bilion ringgit khusus untuk subsidi, bantuan dan insentif bagi bajet 2022. Peruntukan ini adalah untuk meminimum kesan peningkatan kos sara hidup rakyat melibatkan kawalan harga barang dan perkhidmatan. Bagi memastikan kawasan luar bandar khususnya di Sabah dan Sarawak mendapat barangan keperluan asas seperti LPG dan petrol pada harga yang berpatutan, kerajaan memperuntukkan 200 juta ringgit untuk membiayai kos pengangkutan dan pengedaran barangan asas ke kawasan luar bandar. Pelbagai usaha dilakukan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDNHEP bagi menjamin kesejahteraan keluarga Malaysia. Ini termasuklah usaha menangani kenaikan harga barang bagi meringankan beban dan kos sara hidup rakyat. Apa antara usaha yang dilakukan terutama selepas setengah harga barang dilaporkan meningkat sejak pembukaan semula aktiviti ekonomi dan rentas negeri. Harga barang dan kos sara hidup. Bagi mengupas topik ini, kita terus saja bersama rakan penyampai Akmal Hafiz Ruslan bersama panel undangan khas. Baik, terima kasih kepada rakan penyampai di studio dan untuk waktu ini anda bersama dengan saya Akmal Hafiz Ruslan dalam segmen Bual Biz. Seperti mana yang diperkatakan ataupun dibincangkan tentang harga barang, pastinya ia menjadi persoalan dan juga perbualan ramai, dan pada petang ini kita bawakan kepada anda topik harga barang dan kos sara hidup. Kita bersama dengan tetamu yang telah pun bersedia di talian, iaitu yang berbahagia Datuk Seri Haji Hasnul Zamzam bin Haji Ahmad, Ketua Setiausaha Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDNHEP. Assalamualaikum Datuk Seri. Waalaikumsalam Akmal. Baik, alhamdulillah, terima kasih Datuk Seri kerana bersama dengan BIS Malaysia pada petang ini. Dan Datuk Seri, satu topik yang kami rasakan satu perbincangan yang setiap hari diperkatakan oleh orang ramai berkenaan dengan harga barang. Dan kalau kita menyentuh kepada permulaan ataupun sebagai pembukaannya. Semasa pembukaan semula kepanjangan aktiviti ekonomi dan juga rentas negeri, harga barang di pasaran dikatakan semakin meningkat. Jadi respon daripada KPDNHEP mengenai isu ini bagaimana Datuk Seri?
kami di kementerian mengambil maklum dan juga memandang berat tentang trend kenaikan harga barang yang berlaku dewasa ini sejak beberapa bulan yang lalu, khususnya selepas pembukaan ekonomi dan juga pergerakan merentas negeri. Jadi ini adalah kesan kepada perkembangan semasa, iaitu waktu peralihan daripada fasa pandemik kepada fasa pemulihan dan seterusnya kepada fasa endemik nanti. Jadi kenaikan harga barang ini sebenarnya berpunca daripada apa yang dikatakan disruption ataupun gangguan yang berlaku di dalam rantaian bekalan, di dalam penawaran dan permintaan yang terganggu dan tergugat di sepanjang tempoh PKP. Jadi apabila kerajaan membuat keputusan untuk membuka semula ekonomi dan gerakan merentas padan dibenarkan, maka berlaku perubahan yang ketara dan agak mendadak kepada keseimbangan antara permintaan dan penawaran. Begitu juga faktor-faktor lain, faktor cuaca dan sebagainya. Dan juga faktor-faktor luaran yang tidak dapat dikawal oleh pembekal dan juga pengeluar. Kita harus faham bahawa sebahagian besar daripada apa yang kita beli dan apa yang kita makan dan apa yang kita bayar tidak dapat lari daripada apa yang dikatakan import content ataupun kandungan import. Apabila kandungan import, ia bermakna kita tidak ada penguasaan atau kawalan terhadap harga yang ditetapkan oleh pengeluar ataupun pengedar ataupun pembekal di luar negara, kerana mereka juga menghadapi situasi dan masalah yang sama di negara mereka. Datuk Seri, berkenaan dengan tinjauan dan laporan media yang hampir semua harga makanan dikatakan meningkat. Dan yang terbaru ni Datuk Seri berkenaan dengan harga telur ayam. Jadi setakat ini bagaimana agaknya pihak KPDN-HEP menerima aduan kenaikan harga barang dan bagaimana pula dengan pemantauan yang dijalankan oleh kementerian? Untuk makluman, sejak Januari sehingga 18 November 2021, kementerian telah menerima sebanyak 24,222 aduan secara keseluruhannya mengikut pelbagai kategori. Daripada jumlah tersebut, sebanyak 3,786 aduan melibatkan pelbagai jenis barangan seperti makanan, minuman, perkhidmatan, minyak masak, kit ujian sendiri COVID-19 dan sebagainya. Setiap aduan akan ditangani dengan teliti dengan memastikan bahawa maklumat aduan itu yang pentingnya adalah lengkap supaya kita boleh menyusuli dengan siasatan yang rapi kepada premis-premis yang dimaksudkan dan tindakan-tindakan diambil mengikut peruntukan undang-undang ataupun kuasa-kuasa yang dibenarkan. Di kementerian kita mempunyai lebih 2,200 anggota penguatkuasa yang ada di seluruh negara, di seluruh pelosok negara yang sentiasa bersedia untuk mengambil tindakan terhadap aduan-aduan yang dikemukakan. Setakat ini prestasi pengurusan aduan di kementerian adalah tinggi, melebihi 85%. Bermaksud lebih 85% daripada aduan-aduan yang diberikan ataupun dilaporkan kepada kita itu dapat kita tangani dan selesaikan. Kerana itulah di kementerian kita sentiasa memantau harga barang-barang keperluan pengguna ini setiap hari di lebih 500 premis setiap hari di seluruh negara dan dilaksanakan oleh lebih daripada 1,000 pegawai pemantau harga. Yang seterusnya, Datuk Seri ada kongsikan tadi berkenaan dengan harga barang ada naik dan juga daripada ada mungkin beberapa faktor-faktor yang menyebabkan mempengaruhi kepada kenaikan harga barang ataupun harga barang itu menurun. Jadi adakah musim terkujuh ketika ini turut memberi kesan juga kepada naik turun harga barang ini, Datuk Seri? Dan kebetulannya musim terkujuh dan juga musim hujung tahun biasanya aktiviti agak banyak. Aktiviti cuti sekolah, aktiviti perkahwinan, majlis-majlis dan sebagainya. Jadi dalam musim terpujuk jugalah sebenarnya permintaan bertambah. Tapi pemerhatian kita dalam musim terpujuk jugalah bekalan-bekalan ini menghadapi masalah.
masalah dari segi sebenarnya terutamanya faktor cuaca. Dan kita pun tahu bahawa barang-barang keperluan pengguna seperti sayur-sayuran umpamanya amat terjejas dengan perubahan cuaca. Kalau dulu di dalam di luar musim tengkujuh mungkin pengeluaran sehingga 1,000 tan satu hektar for example. Tapi bila datang musim tengkujuh mungkin kurang kepada 600 atau 700 metrik tan. Jadi apabila berlaku kekurangan bekalan dan permintaan pula tinggi seperti yang saya sebutkan tadi, maka di situlah akan menyebabkan berlakunya kenaikan harga. Namun begitu, bukan semata-matanya kerana permintaan tinggi, tetapi kerana setiap pengeluaran itu ada production cost ataupun kos pengeluaran. Jadi kalau sebagai saya bagi contoh, jadi kalau RM5,000 dikeluarkan dan menghasilkan 1,000 metrik tan cili, contoh, itu boleh pulang modal. Tapi kalau RM5,000 dikeluarkan, tiba-tiba datang musim tengkujuh, hujan dan sebagainya, hasil cili turun daripada 1,000 metrik tan kepada 800 metrik tan. Tapi modal masih sama, RM5,000. Jadi sudah tentulah peniaga akan membuat penyesuaian kepada harga yang dijual kepada pemborong ataupun pengedar untuk memastikan bahawa mereka tidak mengalami kerugian kerana mereka telah mengeluarkan kos pengeluaran yang sama. Sedangkan penghasilan telah berkurangan disebabkan oleh musim tengkujuh. Baik Datuk, kita akan menyentuh tentang bagaimana agaknya dengan situasi pasca pandemik selepas ini, dan tadi Datuk Seri telah pun berkongsi tentang sebenarnya musim tengkujuh juga mempengaruhi kepada turun naik harga barang semasa. Dan Datuk Seri, kita akan berhenti rehat seketika untuk kembali selepas ini bersama-sama dengan Datuk Seri semula, dan untuk anda semua terus setia bersama BIS Malaysia kembali selepas ini. Bagi merancangkan penghasilan dan pembelian produk tempatan, kerajaan komited untuk melaksanakan inisiatif menyokong produk hasil tangan tempatan dan produk khazanah alam melalui kempen beli barangan buatan Malaysia, program jualan Malaysia dan program khazanah alam industri jualan langsung dengan peruntukan RM33 juta. Sudahkah kita bersedia untuk hidup bersama virus COVID-19? Apa harapan anda? Bersediakah kita ke fasa endemik? Kita pernah melalui saat yang sukar dan kini keadaan bertambah baik. Banyak sektor ekonomi dan aktiviti sosial kini dibuka dalam norma baru. Hidup dengan COVID-19. Justru kita harus patuh kepada SOP yang telah ditetapkan. Ayuh kita bersama sebagai sebuah keluarga Malaysia ke arah reopening safely. Fokus ketiga, meningkatkan kesejahteraan keluarga Malaysia. Kesejahteraan hidup adalah hak asasi manusia dan hak ini tidak boleh dinafikan. Saya sedar dalam situasi pandemik COVID-19, rakyat menaruh harapan tinggi kepada kerajaan. Kerajaan akan sentiasa mencari jalan yang terbaik untuk memastikan kesejahteraan keluarga Malaysia dalam pelbagai aspek, terutamanya penjagaan kesihatan dan penyediaan kediaman yang berkualiti.
Kembali dalam Biz Malaysia, saya masih lagi bersama dengan tetamu di talian ketika ini yang berbahagia Datuk Seri Haji Hasnul Zamzam bin Haji Ahmad, Ketua Setiausaha Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN-HCP. Baik, Datuk Seri dah kongsikan berkenaan dengan faktor yang mempengaruhi turun naiknya harga barang dan kita nak menyentuh tentang dalam proses pemulihan ekonomi dan kehidupan rakyat pasca pandemik ketika ini. Jadi bagaimana agaknya KPDN-HCP menangani isu kenaikan harga barang di pasaran dan juga memastikan tiada pihak yang mengambil kesempatan industri. Seperti yang saya sebutkan tadi, kita ada lebih 1,000 pegawai pemantau harga yang memantau harga di lebih 500 premis setiap hari dan melaporkan dan kita rekodkan dan kita lihat trend kenaikan harga jika berlaku di mana dan kita susuli dengan pihak penguatkuasa yang juga ada di seluruh negara seramai lebih daripada 2,000 orang. Jadi itu perkara yang biasa kita lakukan dan kita juga lakukan di peringkat pemborong dan juga di peringkat pengeluar. Kita hendak pastikan bahawa tidak ada isu-isu manipulasi ataupun berlakunya kekurangan bekalan di peringkat borong, di peringkat pengeluar. Kalau kita nampak ada trend, contohnya tiba-tiba ada kilang yang mengurangkan pengeluaran, ini kita akan membuat semakan dan mendapatkan penjelasan mengapa kilang tersebut mengurangkan pengeluaran. Jadi adakah disebabkan oleh faktor-faktor di luar kawalan, faktor-faktor sementara ataupun ada isu-isu cuba untuk memanipulasi bekalan di pasaran. Jadi ini semua perkara yang kita lakukan setiap hari dan dilaporkan kepada saya setiap hari. Yang keduanya, namun begitu akan tetap ada insiden berlakunya kenaikan harga di sana sini dari semasa ke semasa. Maka ini kita akan pergi kepada lokasi yang spesifik. Pasar raya, kedai runcit, pasar malam, pasar pagi, premis yang mana yang menjual lebih daripada kebiasaan ataupun di luar julat yang munasabah. Apabila kita katakan julat yang munasabah, kita membuat bandingan di kawasan yang sama. Kalau contoh ada peniaga menjual satu papan telur 30 biji harga RM15. Apabila kita buat perbandingan dengan kedai-kedai lain yang bersamaan di kawasan yang sama, tapi kedai yang lain hanya menjual sekitar RM12 atau RM11. Jadi kita akan bertanya dengan peniaga yang menjual RM15 tadi, kenapa encik menjual RM15 tadi? Apakah alasan? Apakah sebab? Apakah dokumen-dokumen yang boleh ditunjukkan kepada penguatkuasa supaya kita boleh berpuas hati bahawa harga yang ditawarkan itu walaupun lebih tinggi daripada orang lain, daripada kedai lain, tapi adalah munasabah kerana kos-kos yang terpaksa ditanggung oleh peniaga tersebut. Jadi di sinilah sebenarnya bagaimana pengguna boleh menggunakan hak mereka untuk supaya tidak terpaksa membeli dengan harga yang mahal ataupun lebih tinggi daripada biasa. Seterusnya, kita jika perlu kita ada akta-akta dan kuasa-kuasa yang dibekalkan oleh kerajaan yang diluluskan oleh Parlimen untuk kita kenakan dan ambil tindakan ke atas peniaga-peniaga yang masih lagi engkar menaikkan harga yang tidak munasabah berdasarkan dokumen-dokumen yang diperlukan. Jadi itu kuasa-kuasa yang kita ada. Sama ada mengenakan denda, mengenakan kompaun. Satu lagi pendekatan baru yang kita telah mulakan adalah mengadakan konsultasi dengan pelbagai pihak di dalam rantaian bekalan. Pengeluar, pemborong, pengedar, penjual, peniaga dan sebagainya. Untuk kita sama-sama dalam semangat keluarga Malaysia melihat kembali kadar-kadar keuntungan yang diambil di setiap peringkat itu supaya kita mengambil sedikit prihatin tentang betapa seluruh negara kita dalam keadaan dan situasi yang belum pulih sebenarnya. Kita faham bahawa pengeluar, pemborong, pengedar, peniaga telah mengalami kerugian semasa lockdown dan perniagaan ditutup dan memang menjadi kebiasaan peniaga akan cuba untuk mengaut kembali keuntungan-keuntungan yang telah hilang semasa pandemik. Tapi kita berunding dengan mereka, menasihatkan, memberi pandangan supaya janganlah mengambil keuntungan yang keterlaluan dalam tempoh yang singkat sehingga membebankan pengguna. Kerana kita memberi komitmen bahawa kerajaan akan sentiasa memastikan bahawa perniagaan mereka akan sentiasa boleh diteruskan
bagi tempoh masa yang panjang. Dan mungkin Datuk Seri, sebagai soalan terakhir, antara komitmen KPDNHEP dalam melaksanakan bajet 2022 yang mana untuk meringankan kos sara hidup keluarga Malaysia, dan juga kita nak tahu bagaimana agaknya saluran aduan ni untuk pengguna mengemukakan sebarang isu serta masalah berkaitan dengan harga barang ini, Datuk Seri. Ya, dalam konteks persoalan yang dibangkitkan, saya bagikan komitmen kementerian kepada dua. Satu, komitmen yang bersifat direct ataupun secara terus, iaitu yang berkaitan dengan pelaksanaan subsidi beberapa barang yang telah diluluskan oleh kerajaan, yang mana peruntukannya telah diberikan kepada kementerian. Barang-barang tersebut adalah minyak masak yang mana telah diberikan lebih kurang 400 juta pada tahun hadapan. Kemudian subsidi untuk tepung, mendung yang telah diberikan peruntukan subsidi sebanyak 40 juta di masa yang akan datang. Itu juga dengan subsidi bagi kawasan-kawasan pedalaman, di mana kita memberi subsidi kepada kos pengangkutan untuk memastikan bahawa supaya barang-barang perlu di kawasan pedalaman harganya sama dengan di kawasan-kawasan bandar. Ini banyak di Sabah, Sarawak, di Pahang, Kelantan dan 1-2 tempat di pulau-pulau. Ini kita panggil program penyeragaman harga, di mana kerajaan memperuntukkan sebanyak RM200 juta pada tahun hadapan, dan kita akan pastikan semua perbelanjaan ini yang telah diperuntukkan sampai kepada golongan sasaran. Itu komitmen kementerian bagi perkara-perkara yang boleh dikatakan secara direct, assistance kepada rakyat. Tapi untuk yang indirect adalah perkara-perkara yang saya sebutkan tadi. Pelaksanaan undang-undang, kawasliaan, pemantauan, pengurusan aduan, advokasi pengguna, memastikan pengguna menggunakan hak masing-masing. Itu adalah pendekatan-pendekatan yang telah pun saya jelaskan tadi. Kita telah menyediakan begitu banyak sekali saluran aduan. Saya boleh sebutkan di sini. Kita ada WhatsApp. WhatsApp yang paling mudah lah pada saya. Ada di tangan. WhatsApp ni ada di tangan. Bila-bila masa saja, nampak aja ada yang tak kena dan sebagainya. Terus WhatsApp kepada kami. Nombornya 019-279-4317. 24 jam boleh WhatsApp dan kami akan respon. Kalau tak cukup maklumat, kita akan dapatkan maklumat-maklumat lanjut. Yang keduanya boleh melalui portal eaduan.kpdhep. Yang ketiga, kita pun ada call center yang nombornya 1-800-886-800. Dan tidak ketinggalan juga melalui email. Mana yang lebih familiar dan lebih selesa dengan cara email boleh mengantar kepada e-adwan@kpdhep.gov.my. Dan kita juga ada satu lagi yang dikatakan Easy Adu KPDHEP. Dan kalau tidak, boleh juga terus dihantar kepada Pusat Arahan Penguatkuasa ataupun ECC di nombor 0388826088 atau 6245. Jadi begitu pelbagai dan begitu banyak saluran yang disediakan oleh KPDHEP, dan saya menyeru agar saluran-saluran ini digunakan dengan sebaiknya supaya apa yang berlaku di luar sana dapat diambil tindakan oleh KPDHEP. Jangan sampai situasi di mana kadang-kadang kita dapati banyak perbincangan berlaku di sosial media, di media elektronik dan sebagainya. Tapi apabila kita semak, kita dapati aduan berkaitan perkara yang diperdebat atau diperbincangkan di media sosial itu tidak pun disalurkan kepada kementerian. Jadi akhirnya bagaimanakah kementerian nak mengambil tindakan sekiranya apa yang dizahirkan di sosial media ataupun di media elektronik itu hanyalah merupakan satu penyataan-penyataan umum yang tak merujuk kepada lokasi, premis, tarikh dan sebagainya. Jadi saya fikir sebagai sebahagian daripada keperluan untuk menjadi pengguna yang tahu hak masing-masing, tampil ke hadapan menggunakan saluran aduan yang ada supaya kita boleh sama-sama memperkasa hak pengguna dan melindungi diri daripada manipulasi perniagaan oleh pihak-pihak yang tertentu. Baik.
Baik Datuk Seri, itulah dia, dan kita telah pun kongsikan bagaimana agaknya saluran aduan yang perlu kita ketahui. Jadilah pengguna yang bijak, ketahui hak kita dan perkasakan hak pengguna untuk kita meningkatkan semua dari segi pengetahuan dan juga sebagainya. Jadi kita ucapkan terima kasih kepada yang berbahagia Datuk Seri Haji Hasnul Zamzam bin Haji Ahmad, Ketua Setiausaha Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP di atas perkongsian dengan topik harga barang dan kos sara hidup. Terima kasih Datuk Seri. Baiklah, terima kasih juga untuk anda semua dan kembali bersama dengan rakan penyampai. Saya Kamal Hafiz Ruslan. Sebabkan COVID-19 dan penutupan pintu sepadan antarabangsa, syarikat Encik Jasni tidak dapat beroperasi sepenuhnya. Syarikat beliau bergantung kepada bantuan kerajaan, khususnya program subsidi upah untuk mengekalkan pekerjanya serta menjadualkan semula pinjaman bagi mengurangkan komitmen kewangannya. Bagi membantu pihak seperti Encik Jasni, beberapa inisiatif utama dengan nilai keseluruhan 1.6 bilion ringgit akan dilaksanakan pada tahun depan merangkumi: pertama, pelaksanaan program subsidi upah bersasar kepada pemain industri pelancongan. Kerajaan akan meneruskan inisiatif PSU khusus kepada pengusaha pelancongan yang mengalami penurunan pendapatan sekurang-kurangnya 30%. Dengan peruntukan sebanyak 600 juta ringgit, inisiatif ini bakal memanfaatkan lebih 26,000 majikan dan 330,000 pekerja. Kedua, pembiayaan khusus bagi sektor pelancongan sebanyak 600 juta ringgit di bawah Penjana Tourism Financing dan Bank Pembangunan Rehabilitation Scheme. Ketiga, bantuan khas kepada lebih 20,000 pengusaha pelancongan yang berdaftar di bawah Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya untuk tempoh 3 bulan dengan peruntukan 85 juta ringgit. Keempat, penyelenggaraan infrastruktur pelancongan dengan peruntukan 50 juta ringgit termasuk bangunan Sultan Abdul Samad serta lembah Bujang di Kedah. Kelima, pemberian geran padanan bagi tujuan pembaikan kepada 738 hotel bajet yang berdaftar di bawah MOTAC serta geran pembaikan kepada pemilik inap desa berdaftar dengan peruntukan 30 juta ringgit. Keenam, pemberian geran padanan kepada syarikat yang menganjurkan program berkaitan seni dan budaya dengan peruntukan 50 juta ringgit. Dan ketujuh, dana galakan bagi aktiviti promosi serta galakan pelancongan domestik dengan peruntukan 60 juta ringgit. Baik, BIS Malaysia edisi 25 November 2021 berakhir di sini. Teruskan kesetiaan anda bersama RTM untuk menonton lebih banyak rancangan menarik selepas ini. Amalkan kawalan kendiri serta terus patuhi SOP. Sebagai keluarga Malaysia, marilah kita terus berganding bahu memulihkan negara. Lindung diri, lindung semua. Saya Hazel Desmond, salam hormat. Kita jumpa lagi.